A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla bi rahmatika ya arhamar rahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Bagi Allah, milik Allah. Ialah dikembalikan kepada Allah, hanya bagi Allah, tertentu bagi Allah puji-puji itu. Tu sebab tu lain dari puji manusia. Puji manusia kepada manusia, puji manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah puji yang Tuhan buat, manusia tu nak puji. Rasa nak puji, memuji itu semua kembali kepada Allah saja. Yang dibagi itu ialah yang dikembalikan kepada Allah, hanya puji itu. Allah apa dia? Badal ataupun ni badal bagi Allah. Allah siapa dia? Allah ialah Tuhan. Allah ialah Tuhan. Bagi Allah siapa dia? Allah Tuhan. Allah ni Tuhan. Sebut kata Tuhan bahasa Arab ni Rabb. Rabb itu Tuhan. Tuhan. Tu dah. Allah ialah Tuhan. Tuhan. Tuhan asal Tuhan, Tuhan. Tu dah. Tuhan bumi ni. Tu dah. Ampunyo. Jadi Tuhan apa dia di sini? Rabb, ia menerangkan hati-hati kekasihnya. Jadi Tuhan ia menerangkan. Terang di sini menyatakan, menerangkan. Tu meliputi. Tu ni terang. Mana dia terang dah. Jadi menerangkan winapok. Tu dah. Hati. Jadi hati-hati kekasihnya. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasih. Dengan sebab tu di dalam kitab Simarul Qulub, tu dia beza di antara maknanya kekasih dengan makna Khalilullah dengan Habibullah. Membezakan di antara dua tu. Sebab tu digelar kepada Nabi Ibrahim Khalil. Khalilullah. Allah Ta'ala gelar kepada Nabi Ibrahim tu Khalilullah. Dan gelar pula kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, bukan dia Khalil, gelaran dia Habibullah. Gelaran Habib. Maka dibezakan di antara Khalil dengan Habib, berarti Habibullah lebih dekat sangat-sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habib ni lebih dekat, lebih khusus. Khalil tu panggil umum sikit. Tu orang panggil Khalil dengan Habib dalam kitab Simarul Qulub lin Naisaburi. Tu dah. Hati-hati kekasihnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nur iman. Allah Taala terang-terang apa dia? Terang-terang apa dia? Dengan nur iman, dengan cahaya iman. Sebut dia dua, ya, dengan cahaya, dengan iman tu boleh juga dengan iman, tapi ditambah si nur iman. Jadi cahaya, orang panggil nur iman ni cahaya, iman ni pun cahaya dah, tapi tambah nur iman tu lebih terang. Jadi iman ni satu perkara juga.
Satu perkara. Manusia ni satu perkara. Tu dah. Iman ni satu perkara, maksiat ni satu perkara. Maka nur ni cahaya. Cahaya iman. Dan menetapkan dia padanya, tetapkan. Berarti nur iman tadi pada kasih Allah SWT dengan terus pengetahuan. Tu. Jadi hati kekasih ni, hati sebab apa sebut kata hati? Tak ada sebutkan hati ni orang panggil pusat nak menerangkan, raja bagi segala anggota, pusat nak menerangkan. Tu sepertinya injing. Injing api duk mari ada satu tempat yang distartkan. Ia distartkan satu tempat. Kalau di sini kita pakai hok Terengganu injing. Dulu masa dulu ingat tahun dulu dah semua mati belakang. Api itu mati seluruh. Kerana punah injing di Terengganu dipakai ke mana tu dah. Satu masa gitu punah habis daging-daging ke peti apa tu dah. Ni pusat hati ni seolahnya pusat tempat menerang. Tempat menerang, tempat jadi terbit cahaya. Tempat bagi terbit cahaya. Tu. Orang bagi pusat ataupun raja bagi segala anggota hatilah. Sebab disebut kata hati. Sebab tu hati ni lah. Sebut kata qalb. Jadi hati itu berubah-ubah hati. Kabar tetaplah mata hati kita, tetaplah keimanan di hati kita. Maka hati inilah jadi raja segala anggota. Kita tahu dah raja sultan segala anggota. Maka kita sebut kata raja segala anggotanya, semua tu ialah arahan daripada raja belaka. Segala kerja, segala disiplin, segala urusan dan perkara-perkara kerja tu yang menggerak tu ialah daripada hati. Tu maka raja inilah yang gerak bagi menteri-menteri dan ahli negeri tu ialah dengan hati, dengan raja itulah. Maka diibaratkan di sini ialah hati seperti dengan raja. Hati seperti dengan raja, itu tasbih. Itu dah. Dengan nur iman, dengan cahaya iman. Nur ni cahaya, bukan nur ni warna. Setengah kata-kata warna tak. Nur ni cahaya. Cahaya. Cahaya kita apabila cahaya ada, maka semua tu nampak belaka, semua tu terang belaka. Dah. Dan menetapkan dia. Tu tetap duduk di dalam hati ni, we tetap. Tetap nak we tetap. Sabit qulubana ni we tetap. Apabila terang-terang ni we tetap terang hati itu. Nur iman we tetap di hati itu dengan terus menerus, dengan terus pengetahuan somo-somo. Somo-somo. Pada selalunya dengan terus pengetahuan itu somo-somo. Tak ada putus-putus, duduk di dalam keadaan Allah Ta'ala tu terang dan tetap. Terang dia suku apabila setengah pada dia terang dah, orang baik kecil. Maka apabila jadi orang muda dewasa ni dia tak baik, tua ni baik. Tu seolahnya hidup kita ni seolahnya nak terus menerus. Sebab tu kekasih Allah bukan setakat nak terang, nak jadi terus menerus, selalu somo-somo. Allah Ta'ala terangkan hati we tetap. Apa makna dia apa tetap? Tak berubah, tak gidah. Tu tak tinggal dah duduk situlah. Tu mana dia tetap. Tu dah. Bukan setakat pula tetapnya di hati. Tu
Jadi tu sebab apa? Terus pengetahuan. Terus tahu. Terus menerus tahu. Duduk di dalam keadaan tahu, tak putus-putus tahu tu. Ni ilmu sebut pengetahuan di sini ialah ilmu selalu ada, selalu mendapatkan ilmu. Tetapkan ilmu dan mengertikan pelajaran. Apabila ada ilmu, mengerti pula. Ini tangga pula. Tak menilai pula. Lain pula, mengerti pula. Mengerti pula. Mengerti, apa dia nak mengerti? Nak faham. Yafqahu qauli. Tu. Yufaqihu fid din. Tu lafaz nak jadi faham ni. Jadi faham. Ni maknanya di sini mengertikan pelajaran faham. Pelajaran faham ajaran. Pelajaran faham yang diajar. Pelajaran tu yang diajar. Maknanya dia pelajaran tu yang diajar. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita ajar kepada sahabat. Sahabat ajar kepada tabi'in ajar kepada tabi'in sampai kepada hari kiamat. Tak putus pelajaran. Pelajaran perkara ialah yang diajar. Yang diajar. Pelajaran ni yang diajar. Mengertikan pelajaran. Tu dah. Maknanya faham, kerti ni faham. Ada ilmu tu banyak ilmu. Kitab tu banyak. Tak ada kita siapa dia beli belajar dan mengajar. Apabila ada ilmu pula, ilmu tu ada ke boleh ilmu. Tapi dia tak erti ilmu yang dia boleh tu. Dia tak faham ilmu yang dia boleh tu. Boleh belajar lah, tapi dia tak faham. Berajak kepada yang pertama ialah Tuhan terai hati dulu, we tetap di hati itu, dan pula we reti, pula we faham. Ini tangga-tangga kekasih Allah. Ini tangga-tangga kekasih Allah ni. Tangga kekasih Allah. Tu dah. Selepas pada reti pula pelajaran, pengetahuan ni umum ilmu. Umum ilmu di sini dah. Terus pengetahuan terus umum ilmu. Mengertikan pelajaran berarti we dia reti hok dia belajar tu. We dia faham hok dia belajar. Ni jadi pelajaran ni khusus sikit. Pengetahuan tu umum. Tu dah. Mengertikan pelajaran dan mengejakkan pengetahuannya. Pengetahuan kepada kekasih Allah tadi. Jauh domir. Jauh dah. Mengejakkan pengetahuannya. Hok dia tahu semua tu yang pertama tu. Buka mata hati, dalam buka mata hati tu pula terai mata hati tu terus dapat ilmu, terus ada ilmu. Tu dah. Dan pula faham pula dia belajar tu. Dan pula mengejak lepas pada faham tu we kejak pula. Kejak pengetahuannya. Apa maknanya kejak di sini? Kejak di sini ialah kejak mata hati dia. Di mata hati dia tu. Kejak di mata hati dia. Kejak di mata hati sehingga kita ternampak di mata hati. Dia bicara sebab tu tadi tu Tuhan teraikan hati, maka kembali hati ni pula. Kejak pengetahuannya berarti di hati. Kejak di hati, nampak di hati. Kejak di hati tu orang tu beriman lah tu. Bertambah dia nampak di mata hati itu beriman. Nuri kejak mata hati tu. Tu.
Bukan kejap di mata, kejap di telinga tak. Kejap di mata kita tengok, kejap di telinga tu kita dengar, tapi noknya kejap di mata hati. Kejap di mata hati. Nampak apabila kejap di mata hati tu, gitu baik pula nampak di mata hati. Kejap dan nampak di mata hati tu, bahasa Arab orang panggil orang beriman lah. Kalau tanya orang beriman, apa beriman? Dia kejap dan pula nampak di mata hati. Tu orang beriman tu. Beriman ni bahasa Melayu, bahasa Arab juga tambah ber. Kejap di mata hati, nampak di mata hati. Kedua-dua tak boleh, kejap di mata hati dan nampak di mata hati. Tu, nampak di mata hati. Berartinya kita pegang kejap. Tu. Kejap di mata hati. Kejap di mata hati di sini maknanya jauh daripada jahil, jauh daripada syok. Tu jauh daripada syok, jauh daripada jahil, jauh daripada zon, jauh daripada waham. Nabi kejap dengan mana? Yakin. Kejap tu mana dia yakin. Yakin. Kejap mana dia yakin. Kita pegang kejap. Pegang kejap. Sebab tu Nabi kita kata, akhir-akhir zaman ni agama tu kena pegang kejap. Dalam hadis Nabi dia kata bin nawajiz dengan gerhan. Mana kejap kita pegang. Walaupun agama Islam akhir-akhir jadi seperti bara api dah. Seperti bara api. Maka Nabi kita kejap lah. Pegang kejap. Akhir-akhir zaman ni berarti longgarnya agama kejap pegang. Maka agama Islam ni diibaratkan ialah bara api. Tu dah. Kita kena pegang kejap. Kejap-kejap je ilmu tauhid dah ni. Mengkejap pengetahuannya. Pegang kejap ni kejap. Pegang kita tetap. Pegang dengan di mata hati kita. Tu dah. Pegang-pegang dengan apa dia? Tu dah. Ni mengkejapkan mengetahui tepat takluk muta'allaq. Ia mentakluk tu dengan mengertikan dalil-dalil. Dengan mengertikan dalil-dalil. Berarti ke dalil apa dia? Kejakkan mengetahui dengan mengertikan dalil-dalil. Dalil-dalil satu perkara tu dia ada dalil. Dalil ni tepat je. Dalil ni satu tanda. Dalil ni satu alamat. Tu. Itu dalilnya. Jadi mengertikan dalil-dalil, kita werti dalil. Maka dalil Tuhan ada ni, alam ni. Kita kena werti alam. Tengok matahari, kita kena werti tengok matahari. Tengok bulan, kita werti tengok bulan. Tu. Yang Tuhan buat, yang kita nampak dengan mata kita semua ialah dalil belaka. Dalil belaka. Dalam mencarikan Tuhan, maka dia tengok perkara-perkara yang di atas dunia ni, yang lebih faedah, yang lebih cerah, itulah Tuhan. Masa doa. Apa dalam Nabi Ibrahim dah. Nabi Ibrahim dulu. Tu. Itu doa. Sebab tu orang panggil kata, tu sebagai apa dia? Maka Nabi Ibrahim dulu, masa dia tu pakat duk cari-cari Tuhan, nampak, tengok benda perkara yang lebih cerah tu Tuhan. Dia kata Tuhan. Mereka itu dalam hati mereka itu duk doa belaka nak cari Tuhan.
Tapi pergi berjumpa Tuhan ialah hok cerah sekali, ialah matahari bangun pagi cerah. Tuhan dah tu. Mari petang habisnya matahari dah, naik bulan pula Tuhan tu dah. Bintang semua tu dalam mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dah. Tak berjumpa, maka akhir-akhirnya berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dah. Dengan dalil. Jadi apa dalil? Tempat jam ataupun tanda alamat. Apa dia dalil? Perkara-perkara yang boleh kepada kita sampai reti. Perkara-perkara yang boleh kita reti tu dalil. Tu dalil. Mana dalil? Dan merenung-renung fikiran. Selepas pada kejap tu kita reti pula dalil. Dengan kita reti dalil, dan merenung-renung. Merenung-renung di sini. Tu. Renung tu renung, merenung. Merenung-renung fikiran. Kita tengok, perhati fikiran kita. Merenung maknanya perhati. Perhati. Kita perhati tengok. Perhati tengok. Kalau kita tengok saja, orang panggil apa dia? Ra'a, yara. Kita tengok saja. Tu dah. Itu tengok saja, ia guna ra'a, yara, rah. Tu dah. Tengok mulai tengok. Alam tarokai. Alam taro. Ia suruh tengok sengerti. Alam taro. Itu royak kata tengok. Guna-guna ni tengok. Tapi di sini bukan nak kepada melihat saja. Di sini orang panggil unzuru. Nazar. Di sini nazar. Merenung fikiran nazar. Nazar. Nazar ni ialah yang kita sabit pada kita perhati. Sabit pada kita tengok lama-lama. Tengok sekali tak jadi, tengok dua tak jadi, tengok tiga baru jadi, tengok sekali tak jadi, tengok yang kedua jadi, tengok sekali tak jadi, dua tak jadi, tiga tak jadi, yang keempat jadi. Ada belakang tu perekat orang-orang. Perekat orang-orang. Merenung-renung ke fikiran tengok. Tengok. Tu dah. Tengok. Tengok di atas apa? Orang panggil kaifiyah. Di atas jalan cara-cara. Dengan cara kaifiyah. Ataupun kaifah dalam Quran. Unzur. Tu nak ayat terperhati tu. Nazar. Tu perhati dalam ilmu tauhid sebut kata nazar. Tu dah. Sebab tu orang panggil di dalam hukum, dia ada hukum yang sabit kepada dururi dan sabit kepada nazari. Dururi ni yang kita reti mudah sangat. Mudah sangat ke apa dia? Yang kita reti dururi ni dah. Kita reti satu hipung satu jadi dua. Ini mudah. Pok tu tua daripada anak. Reti selalu tu hak dururi. Tu hak dururi. Hak tak dapat tidak, boleh reti selalu, tak payah kita fikir. Kemudian nazari di sini. Sebut kata nazari ni, Tuhan ada. Ilmu tauhid banyak ilmu nazari, bukan ilmu dururi. Kenal Tuhan ni dururi, tapi dalil-dalil semua tu sabit di dalam ilmu tauhid. Allah Taala tu satu. Tunggal, mana dalil dia? Allah Taala ni ada, mana dalil dia? Maka dalil-dalil Allah Taala tu sabit bagi nazari. Kita kena fikir dan kita kena tilik renung-renung kita tu dah. Tu merenung-renungkan fikiran. Tu dah. Merenung-renungkan fikiran. Renung tu unzur. An-nazar itu renung. Tu. Apabila kita boleh dalil, kita kena renung tengok lah. Tu dah.
dan mengulang-ulangi bicaranya. Sama-sama kita kena bicara. Mengulangi bicaranya, mengulangi. Termasuk di dalam tazkirah. Di sini mengulangi bicaranya tazkirah wa zakir. Kalau Quran kata sebut kata fansuru unsuru di sini, nasbah pada kita kena mengulangi bicara ni tazkirah wa zakir. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tu dah. Ataupun orang panggil zikra, jamak dia zikrayat, dalam kenang-kenangan, dalam kenang. Jadi kita kena mengulangi bicaranya. Duduk di dalam keadaan kita kena bicara semua. Tak boleh kita tinggal. Bicara apa dia? Apa maknanya mengulangi? Iaitu kita kena buat daripada sekali sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali mengulangi. Itu mana mengulangi? Kita ulang sekali pergi jadi 2, 2 jadi 3, 3 pergi jadi 4. Itu ulangi. Tu. Jadi kita buat banyak bilangnya. Kita buat banyak bilangnya. Kita beramal banyak bilangnya. Tu dah. Tu maknanya orang panggil mengulangi. Bicara ke apa dia? Bicara tu satu-satu perkara tu orang panggil bicara. Perkara-perkara maknanya masalah tu iaitu kita bercara tu. Tu dah. Dan mengulangi bicaranya. Sekatulah insya-Allah hingga latah pada panggil ni, pada pandai. Kita bahas sikit lagi dah. Dan mengulangi bicaranya. Bicara ni tajuk ataupun mautu, ataupun pelajaran satu-satu perkara. Tu orang panggil bercara sehingga mana? Sehingga latah pada pandangan ukala. Sehingga jadi apa dia? Jadi seorang tu latah masyhur. Apabila dia bercara, kalau dia tok guru apa dia mengajar, ini mengajar sama-sama tak berhenti. Maka apabila orang tu banyak bicara, maka orang tu pergi jadi latah, pergi jadi masyhur. Pergi jadi kedebel. Latah ni apa dia? Latah asal dia. Latah pergi jadi sebelah balik atas. Tu latah dia. Latah ni kedebel, latah ni masyhur nama, terkenal nama, kenal belaka dah. Tu orang panggil latah. Orang tinggi ni orang latah. Dia duduk apa? Sebelah balik atas. Latah ni mana dia sebelah balik atas. Latah ni sebelah. Jadi orang sebelah balik atas. Orang tu latah lah. Orang atas orang panggil. Tu. Jadi apa dia? Jadi latah pada pandangan ukala, pada kenapakan orang yang berakal. Tu. Pada kenapakan jadi tinggi-tinggi pada pandangan ukala. Ukala di sini orang yang berakal tengok dia reti, orang tak berakal tengok dia tak reti. Tu dah. Orang ada fikiran tu dia reti. Tu dah. Ni ukala. Orang berakal sini, maka keluar daripada orang berakal di sini. Yang pertama orang jahil. Yang kedua pula orang duduk di dalam keadaan syok. Orang duduk dalam keadaan zon. Orang duduk dalam keadaan waham.
Dia pula termasuk orang tu tak berakal tu yang pertama ialah budak-budak. Kanak-kanak. Ya Nabi kita kata rufi'al qalam. Diangkatkan qalam, tak ambil kira baik jahat. Tak ada ambil kira pahala dosa. Yang pertamanya kanak-kanak sehingga dia tu bermimpi haid bagi perempuan sampai umur. Yang kedua keluar daripada orang berakal tu orang gila. Sehingga sembuh ia. Nabi kata. Yang tiga keluar pada orang berakal tu orang lupa ia sehingga dia ingat. Tu. Sehingga dia ingat. Tu. Pada pandangan ukalat. Orang berakal. Mana orang tu tu boleh mikir, dia mikir. Tu. Dan terakat kesamaran. Terakat kesamaran yakin. Yakin. Allah Ta'ala buka daripada kita kesamaran, buka ni terakat. Maknanya yakin. Tak ada menjadi syubhat. Kenapa kan kita syubhat makanan kita, syubhat hidup kita. Maka di sini orang panggil apa? Kesamaran ni fikiran, syubhat. Bahasa Arab kesamaran mana dia asyubhat ataupun syubhat. Orang panggil tak cerah. Tak ada cahaya. Mari orang panggil gelap cerah dalam satu masa tu syubhat lah. Tu dah. Terakat kesamaran, maka minta Tuhan akad kesamaran. Apabila orang seorang tu jadi tinggi, maka tak ada lah kesamaran. Di segi makan minum juga, maka halal ni nyata, haram ni nyata. Maka di antara kedua-dua tu orang panggil syubhat. Maka syubhat ni lebih aula kita tinggal. Tu dah. Maka terakatlah kesamaran, terakatlah orang panggil kata syubhat. Yang tak cerah, satu-satu masalah tu syubhat. Duk dalam keadaan rambang. Ramai belaka buat pun ramai. Tu dah. Yang kita baca tadi ialah fakrah daripada puji bagi Allah. Sehingga terakat kesamaran ni di dalam pujian-pujian bagi Allah. Kita puji bagi Allah. Ya Allah buat apa? Maka siapa kita terakat kesamaran ni ialah puji. Tu. Puji ke apa dia? Bagi Allah belaka. Bak puji bagi Allah panjang sangat tu. Tu dah. Dan rahmat dan selawat dan salam pula ni. Di sini yang pertama kita puji. Puji bagi diri Allah. Yang kedua tu bak selawat pula. Wassalatu wassalamu. Jauh pula dah orang panggil dah tu. Rahmat Tuhan dan sejahtera, selawat dan salam. Baru mari bak selawat pula tu, bak tadi bak pembukaan ialah dengan lafaz puji bagi Allah. Wallahu a'lamu bissawab, insya-Allah. Tadi dengar lagi. Lagi tak boleh.